bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita tenangkan diri kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Kami bersyukur dan terima kasih pagi ini kami boleh diberi kesehatan, kami boleh diberi kesempatan untuk hadir di dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin dan pelihara. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang selalu menjaga kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus selalu memelihara kita. Roh Kudus juga diutus untuk terus menghibur kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang terus memberkati kita. Kita naikkan pujian ini, El Shaddai. Takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjaga.
keluargaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Sekali memberkati kehidupan kita, tetapi seringkali yang menjadi penghalang berkat itu sampai kepada kita karena dosa-dosa kita. Untuk itu mari kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa dan pelanggaran kita, apapun itu dosa yang kita lakukan, akui di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mari kita akui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya kita mendustai Tuhan, karena Tuhan tahu segala sesuatu. Mari kita mohon ampun daripadanya, dan Tuhan akan memberikan pengampunan itu kepada kita. Mari kita masuk dalam doa. Saya berikan waktu bagi kita semuanya untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga,
Menerima pengampunan-Mu adalah hal yang mendatangkan sukacita, karena kami dilepaskan daripada hukuman dosa, yaitu kebinasaan kekal. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Kau berikan. Apapun dosa kami, tidak ada yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak bisa mengampuni kami. Untuk itu kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur Bapa, dan kami rindu mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima pengampunan itu. Dan kami percaya Tuhan berikan pengampunan itu, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat yang terkasih, silakan duduk kembali. Saya persilakan petugas untuk maju ke depan. Baik jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya diberikan kepada jemaat yang sudah dibaptis dan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan hari ini. Karena perjamuan bukan rutinitas yang kita ikuti setiap bulan saja, tetapi ini adalah wujud anugerah Tuhan, wujud kasih Tuhan kepada kita yang harus kita hargai dan kita hormati. Maka dari itu, saudara yang sudah dibaptis dan mempersiapkan diri boleh menerima perjamuan hari ini. Rasul Paulus mengingatkan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita akan menerima perjamuan dan akan dilakukan oleh para petugas.
Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti dan anggur di tangan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Biarlah cinta kasih-Mu Tuhan meresap di dalam hati dan pikiran kami. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Waktu Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir dan Tuhan ingin kami mengingatnya sampai hari ini. Tuhan ingin kami tahu bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih penyelamatan-Mu Tuhan, itu yang memulihkan kehidupan kami. Memindahkan kami dari kebinasaan kekal kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang sudah memegang roti dan anggur di tangannya. Supaya kami benar-benar Tuhan mengalami kasih itu. Dan kami berjuang untuk hidup lebih mengasihi Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, kami akan makan dan minum. Dengarlah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita memakannya. Mari kita meminumnya. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami sudah menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Itu tandanya kami dipersatukan di dalam Tuhan. Kami diberi hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan akan mewarisi kerajaan surga. Kami bersyukur Bapa, biarlah Kau jadikan hidup kami di dunia ini juga menjadi berkat bagi orang lain. Mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi mereka. Memberitakan Injil-Mu melalui kehidupan kami, perkataan kami, tingkah laku kami, sikap kami Tuhan. Sehingga orang lain melihat kami, mereka boleh melihat ada Tuhan dalam hidup kami dan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami Tuhan dan kami siap untuk Tuhan utus ke dalam dunia di mana kami diperintahkan untuk membawa orang lain menjadi murid-murid Kristus juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat semua, kita akan persilakan petugas kembali dan cawan itu akan dikumpulkannya. Saya serahkan kepada liturgis. Duduk. Kita iringi dengan pujian Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama yang menghiburkanmu, kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila cobaan itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan
indahlah namanya. Kesukaan yang bakal. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, kita bersama-sama menyanyikan ayat yang ketiga. Indah harum nama Yesus. Indah harum nama Yesus, Kau suka menuturkan, ku beroleh penghiburan dan hatiku bergemar. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Kita akan bersama-sama mengingat kembali hukum kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada umat-Nya. Hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu kepada segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersyukur pada Tuhan kita mempunyai seorang penolong yang setia. Pada saat kita berjalan, kasih Tuhan selalu menerangi langkah-langkah kita. Sehingga kita tidak akan takut, kita tidak akan bimbang. Karena kita tahu Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita iringi dengan pujian penolong yang setia. Saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, kita renungkan kata-katanya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya,
lebih tahu yang terbaik bagiku Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kita katakan sekali lagi, Tuhan, Kau yang lebih tahu yang terbaik bagi hidupku Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita masuk dalam doa. 我们一起低头祷告。 Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. 主啊，你知道最好的给我们， Maka Engkau menjadi penolong yang setia bagi kami. 所以你成为我们忠实的帮手。 Walaupun seringkali apa yang kami minta Tuhan tidak berikan. 无论有时候我们所求你的，你没有赐给我们， Bukan karena Engkau tidak mampu memberikannya kepada kami. 不是因为你不能给我们， Bukan karena Engkau tidak mau memberikannya kepada kami. 不是因为你不要给我们， Tapi karena Engkau tahu yang terbaik buat kami. 但是因为你知道最好的给我们， Dan itulah yang akan Tuhan berikan bagi kami. 那个最好的你一定赐给我们， Karena Engkau sang penyembuh dalam hidup kami. 因为你在我们的生活，你是我们的医家。 Terima kasih Bapa. 我们感谢你， Kuatkan kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini. 求你可以用你的话语坚固我们。 Kami siap untuk menerima firman-Mu. 我们准备了心要聆听你的话语， Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. 让我们的心能够接受你的话语。 Supaya setiap firman yang kami dengar tumbuh subur di hati kami. 所以每一个道我们所听的，可以在我们的心里 Dan 经 pada waktunya akan berbuah lebat. 等下也是有可以出很多果。 Hidup kami boleh memuliakan Tuhan. 我们的生活也是可以荣耀你的名。 Dengar doa kami Bapa. 听我们的祷告， Berkati kedua hamba-Mu, berkati semua jemaat. 求你可以祝福你两位仆人，也是你的会友们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名求， Amin. 阿门。 Saudara, tema kita hari ini sang penyembuh, saudara. 我们今天的题目就是奇妙的一家。 Saudara, minggu lalu kita sudah banyak membahas sifat ilahi Kristus dalam tema samakah Dia dengan kita. 上个礼拜我们一起已经学习了基督的神性， Jawabannya apa? 他的 Samakah Dia dengan kita? 他跟我们同样不同样？ Ya dan tidak. 就是是也是不是？ Ya, hari ini kita akan melanjutkan ajaran Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. 我们今天也是要学习，如果耶稣他是神成为肉体， Yang bisa melakukan banyak mujizat untuk menyatakan bahwa Dia adalah Mesias. 他做的各种各样的生迹，让他表现他是神， Yang datang melawat umatnya. 就是神来到世界上， Untuk memberikan pertolongan dan keselamatan kepada kita yang percaya. 可以赐给我们救恩。 Saudara, di dalam Alkitab dicatat ada 37 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 在我们的圣经有37生迹是耶稣所做的。 Dan sekali lagi mujizat-mujizat itu dilakukan oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia benar adalah Mesias. 这个每个生迹耶稣做是表现他是真神。 Ya, misalnya kita bisa lihat di Yohanes 20 ayat 30 dan 31. 我们可以看在约翰福音第20章第30到31节。 Ini tolong slide-nya dibantu. Slide-nya tolong dibantu.
Ya. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 mengatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup di dalam namanya. 对这个经文就是写到，还有很多事，耶稣所做的在门徒的面前没有写下来，但是在这个我们的福音写下来的，是让我们可以认识耶稣是真神。 Bahkan di Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai 6 juga menyebutkan hal yang sama. 在以赛亚书第35章也是写的同样的事。 Ya, Yesaya mengatakan kepada umat Tuhan, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu datang menyelamatkan kamu. 就是在那边写到，我们不要害怕，因为神会来救我们。 Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. 在这个经文有给我们看到，如果当那个救主来了，这个很多各种各样的神迹就发生。 Maka apa yang dikatakan Yesaya itu yang dicatat di Matius 15 yang menjadi ayat perenungan kita. Matius 15 ayat 29 sampai 31. 这个在以赛亚所写的，就是在这个马太福音第15章我们所读的经文 Mari 发 kita 生。 buka bersama-sama Matius 15 ayat 29 sampai 31. 我们一起看从马太福音第15章第29到31节。 Kita baca bertanggapan, saya 29, Bapak Ibu 30 sampai 31 ya. 我们用印尼文来读，轮流来读。我会读29节，弟兄姐妹们可以读30节。 Ayat 29, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Saudara, kita melihat bahwa orang banyak datang kepada Yesus membawa semua penyakit yang ada pada waktu itu. 我们看在这里，如果很多人来到耶稣的面前，带他们的病。 Mereka ingin disembuhkan oleh Yesus. 他们要耶稣可以医治他们， Dan itulah yang terjadi, saudara. 那个就是他们所要的。就发 Orang 生 bisu bisa berkata-kata. 哑巴的就可以说话， Orang timpang sembuh. 残疾就可以变成全有， Orang lumpuh berjalan. 确直就可以走， Orang buta melihat. 下直就可以看。 Dan bukan hanya itu saja. 不单单只有那个， Dikatakan banyak lagi yang lain, penyakit-penyakit lain, semua dibawa ke hadapan Tuhan. 在这里讲也是有很多另外的病来到耶稣的面前， Tapi waktu itu Yesus menyembuhkan mereka semuanya. 但是那时耶稣就医治他们全部。 Yesus menyatakan mujizat bahwa dia untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. 耶稣做这个生迹是表现他是救主， Allah yang hidup dan berkuasa. 就是活着的真神。 Apakah kita masih meragukan kuasanya? 我们还怀疑他的能力吗？ Bahwa dia sanggup menolong kita dalam kondisi apapun juga. 如果在我们每一个情况，他能够帮助我们， Dia sanggup menyembuhkan kita. 他能够医治我们， Apakah sudah masih meragukannya? 我们还怀疑他吗？ Saudara, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, 当耶稣医治很多人的时候， waktu itu, saudara. 那个时候， Apakah kita percaya bahwa hari ini Tuhan juga tetap sama? 现在神还是一样的神吗？ Dia bisa menyembuhkan kita. 他能够医治我们， Saudara percaya?
弟兄姐妹们相信吗？ Saudara, tapi ada persoalan lain, saudara. 但是有另外的问题发生。 Bagaimana dengan kita yang sakit? 如果我们有生病， Kita sudah berdoa, 我们已经祷告了， tapi tidak sembuh-sembuh juga. 但是也是没有得医治。 Mungkin kita bertanya, saya kok tidak disembuhkan? 我们应该也是想，为什么我没有得医治？ Saya kok tidak ditolong? 为什么我没有被帮助？ Apakah Tuhan tidak berkuasa lagi? 神还有能力吗？ Tentu saja bukan. 当然不是这样的。 Apakah Tuhan tidak mau menolong kita? 还是神不要帮助我们？ Juga bukan. 也是不是？ Sudah bisa bayangkan, saudara, ya, bukannya Tuhan tidak mau menolong kita, saudara. 不是神不要帮助我们， Tapi Tuhan seringkali menolong kita dengan caranya sendiri. 但是神帮助我们用他自己的方法。 Yang seringkali memang sulit kita pahami. 有时候我们不能够想到神的方法， Tapi yakinlah pertolongan itu selalu ada. 但是我们要相信神的帮助仍 Karena 然有， Dia Tuhan yang peduli dengan kita. 因为他是很看顾我们的神， Dia begitu mengasihi kita. 他很爱我们。 Saudara, gambarannya seperti ini, saudara. 他的表现就是这样。 Kita sebagai orang tua yang baik tentu kita selalu ingin menolong anak kita. 我们当好的父母，我们一定要帮助我们的孩子。 Ketika mereka mengalami kesulitan dalam hidup, 当他们面对这个生活上的 kita 问 ingin 题， tolong mereka. 我们要帮助他们。 Tidak mungkin tidak peduli. 我们不是不管他们， Kita pengen sekali menolong dia. 我们很要帮助他， Bahkan kita rela berkorban apa saja. 我们也是要做各种各样的方法，让可以帮助他， Betul Bapak dan Ibu? 是不是这样？ Apalagi Bapak di surga. 我们对天上的父也是做 Dia 同样， pasti punya keinginan melebihi keinginan kita. 他的心也是超过我们的心。 Tidak mungkin Tuhan tega membiarkan keadaan kita. 神不会离开我们的。 Ketika kita ada dalam kesulitan dan penderitaan, 当我们有在困难当中， Tuhan ikut menderita. 神他也是受了苦难， Tuhan bahkan ikut menangis 他也是一起跟我们哭， melihat penderitaan kita. 看到我们的苦难， Karena begitu kasihnya kepada kita, 因为他这样爱我们， maka dia ikut menderita bersama dengan kita. 所以他一起跟我们受的苦难。 Seringkali waktu kita belum disembuhkan 有时候当我们没有被医治的时 atau 候， bahkan tidak disembuhkan sama sekali, 还是我们没有被医治， ini yang mesti kita ingat, 我们只要记得一件事： bahwa Tuhan mau melakukan mujizat yang lain bagi kita. 如果神要做另外的神迹在我们 Dia 的生 tidak 活中， mungkin membiarkan kita, 他不可能离开我们， tapi dia ingin memberikan yang terbaik dalam hidup kita. 但是他要给我们最好的。 Kalau penderitaan itu 如果我们受的困难当 bisa 中， membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, 可以带我们跟神更近， maka Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. 所以神就给那个事情发生。 Walaupun hatinya sakit, 应该他的心很苦难， sama seperti kita terhadap anak kita. 就是像我们看我们的孩子， Kita ingin dia bisa naik sepeda, 我们要他能够骑脚踏车， tapi kita tahu dia waktu belajar pertama kali naik sepeda dia mungkin jatuh dan terluka. 我们知道他第一次学习的时候，他一定会跌倒， Tapi kita terpaksa mengizinkan dia untuk melakukan pelatihan untuk naik sepeda itu. 但是我们仍然给他学习这个骑脚踏车， Bukan karena kita tidak sayang nanti dia jatuh dan terluka, 不是因为我们不管他们跌倒， tapi kita ingin dia bisa 但是我们要他能够， dan kita merelakan hal itu, saudara. 就我们就做这样的事。 Seperti itulah Tuhan terhadap kita, saudara. 神所做的对我们的生活也是同 Karena 样， dia ingin memberikan yang terbaik 因为他要给我们最好的， melalui apa yang kita alami. 过了我们所发生在我们的生活当中， Saudara, kita bisa melihat pertolongan Tuhan terhadap orang yang ada di foto ini.
我们可以看神的帮助在这个人身上。 Namanya Nick Fujicik. 他的名字就是 Nick Fujicik， Dia seorang pria lahir tanpa beberapa anggota tubuhnya. 他是一个男人，出生他没有手没有脚， Dia juga mengalami masa-masa yang sulit. 他也是经过了很多各种各样的困难， Dia dibully teman-temannya. 他的朋友们就做不好的事对 Dia 他， bahkan pernah ingin bunuh diri, 他也是有几次要自杀， yaitu mencemplungkan dirinya ke dalam kolam. 他就让他的身体在这个一个水里， Tapi dia diselamatkan orang tuanya. 但是他的父母 Dia 救 tidak 他， tahan. 他不忍耐。 Kenapa hidup seperti itu? 为什么我的生活会这样呢？ Tapi di usianya yang 15 tahun. 但是当他进了第15岁的时候， Waktu itu dia membaca kisah bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang lahir buta. 但是他念的经文就是怎么样使耶稣有医治了一个下载的， Itu dicatat di Yohanes 9. 这个有在约翰福音第9章， Dia mengatakan seperti ini. 他就这样讲， Tuhan Yesus menyembuhkan bagian tubuh pria buta itu. 耶稣医治了这个瞎子的人。 Tapi saya berkata kepada Tuhan, 但是我对神讲， saya tidak tahu apa rencanamu Tuhan. 我不知道你的计划是什么， Tapi aku percaya padamu. 但是我相信你， Aku membutuhkanmu lebih daripada lengan dan kaki. 我需要你超过我的手和我的脚， Aku butuh kedamaian. 我需要安慰， Aku butuh pengampunan. 我需要饶恕， Aku butuh tujuan hidup. 我需要生活的目的。 Dan Tuhan membimbing hidup daripada Nick. 然后神就带领这个 Nick 的生活， Hidupnya dia jalani bersama dengan Tuhan. 他的生活就一起跟神讲 Dalam 走， foto berikutnya, dia menikah. 他就结婚了， Foto berikutnya, dia punya anak. 他就有孩子了。 Saudara, Nick menginspirasi ribuan orang di seluruh dunia. 他的生活是很有意义的， Dan dia mengatakan bahwa Tuhan tidak selalu memberikan mujizat atas apa yang diminta. 有时候神没有做这个生机当我们所要的生机， Nick sebenarnya dia pernah berdoa. 他有祷告过， Dia berdoa, Tuhan kiranya Engkau memunculkan lengan dan kakiku tumbuh secara ajaib. 求你可以很奇妙的痊愈我的手和我的脚， Namun itu tidak pernah terjadi. 但是那个没有发生过。 Tapi dia mengatakan Tuhan bisa membuat mujizat yang lain. 但是他说神会做另外的神迹， Tuhan bisa menggunakan Anda untuk menjadi mujizat bagi orang lain. 神能够使用你们当人类的， Dengan membawakan pengetahuan dan kebenaran Yesus Kristus. 就是当我们带神基督在我们生活， Maka hidupnya Nick menjadi mujizat bagi banyak orang. 所以这个 Nick 的生活就成为各种各样人的祝福。 Suatu hari dia menjadi pembicara di Seattle Harvest, saudara. 有时候他当一个讲员， 3 hari berturut-turut. 就3天他在那边讲， Yang hadir 39.000 orang. 就是有39,000人来， Yang nonton lewat siaran internet sekitar 162.000 orang. 在上网里看，这就是应该有165,000的。 Selama 3 hari itu, 在这个3天， saudara, ada 4.225 orang menerima Yesus. 大概有4000人，4000多人就相信耶稣， 4.000 orang lebih, saudara, 4000多人 yang membuat keputusan untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. 他就拿决定要跟随耶稣， Wow, saudara. 这个很奇妙。 Pencapaian yang mungkin tidak pernah terjadi dalam hidup Anda dan saya. 应该在我们的生活当中，这个没有发生过。 Itulah mujizat yang Nick maksudkan, saudara. 这个就是 Nick
他的意思。 Dia tetap dalam kondisinya seperti waktu dia lahir. 他的情况是像他出生这一样的， Tapi hidupnya menjadi mujizat bagi yang lain. 但是他的生活成为别人的祝福。 Dan Nick juga merasakan bahwa kelahirannya sebuah mujizat. 他也是感觉到他的出生能够出生是一个神迹。 Kadang Tuhan tidak memberikan mujizat itu bagi kita 有时候神没有做那个神迹 sesuai 在我 dengan 们身上 apa yang kita minta, kita inginkan. 不是按照我们所要的， Tapi ada mujizat lain yang Tuhan berikan. 但是神有给我们另外的生计。 Saya percaya Nick kalau dia meninggal, 我相信你当他过世的时 dia 候， akan meninggal dengan tersenyum. 他会微笑的过世。 Tuhan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. 我已经做好了我的生活， Aku sudah siap menerima mahkota kemuliaan daripadamu. 我已经准备了要见到你。 Aku tidak pernah menyesali hidupku. 我没有后悔我的生活， Bagaimana dengan kita, saudara? 但是我们怎么样呢？ Saudara, orang kedua yang dicatat di dalam sejarah kita adalah Fanny Crosby, saudara. 还有一个人就是叫 Fanny Crosby， Dia lahir normal di tahun 1820. 在1820. 1820年，他是普通的人出生。 Ya, tapi waktu dia ketika usia 6 minggu dia menderita infeksi di matanya. 当他在6个礼拜的时候，他的眼睛就有问题。 Lalu ada seorang yang ngaku-ngaku dokter. 然后有一个人，他就讲他是医生， Ya, dia mencoba mengobati mata Fanny. 他就要医治这个 Fanny 的眼睛。 Orang itu meletakkan semangkuk bubur panas di kelopak matanya. 他就给这个很热的稀饭在他的眼睛， Akibatnya mata Fanny justru menjadi buta. 这个 Fanny 就变成瞎子。 Waktu umur 8 tahun dia menulis puisi seperti ini. 在他第八岁的时候，他就 Aku 讲 anak yang sangat berbahagia 我是很有福的， meskipun tidak bisa melihat. 无论不能够看， Aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan berpuas hati. 我决定了在这个生活我要有满足， Banyak berkat ku nikmati 因为很多祝福我感受到的， yang tidak orang lain dapati. 别人没有收到的。 Untuk menangis atau berduka karena aku buta, 我只有哭，因为我瞎子， aku tidak akan melakukannya. 我不会做这样的事。 Sudah hingga meninggalnya Fanny Crosby itu menulis kira-kira 8.000 lagu him. 他有大概在他过世的时候，他已经写了8000 Dan dia 诗歌。 mengatakan kebutaan ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. 这个瞎子在我的生活当中是最好的事情发生在我的生活当中。 Dia juga pernah berkata, apakah jika saya tidak buta, hidup saya bisa seindah sekarang? 他就讲，如果我没有瞎子，我的生活会像这样好吗？ Tidak. 应该不会。 Saya di kesempatan lain dia berkata, tampaknya ini berkat dari Tuhan. 在另外的情况，他就讲，这个是神对我的恩典， Bahwa saya harus buta seumur hidup. 我要永远的瞎子。 Dan saya bersyukur untuk itu. 为了那个事，我就很感恩。 Maka suatu kali ada pendeta yang menaruh kasihan kepada Fanny dan berkata kepada dia, 有一个牧师很可怜他就对他讲， sungguh kasihan. 你很可怜， Yang Maha Kuasa melimpahkan berkat yang berlimpah-limpah kepadamu. 这个全能的神已经赐给你很多恩典， Tapi Tuhan tidak memberikan penglihatan kepada kamu. 但是神没有医治你的眼睛。 Fanny Crosby menjawab seperti ini. Fanny Crosby 就这样回答： Jika aku bisa dilahirkan lagi, 如果我能够再还， saya akan mengajukan permintaan agar dilahirkan dalam keadaan buta. 我仍然要在这个瞎子的情况来出生。 Saudara, pendeta itu kaget ya. Loh, kok begitu? 这个牧师是讲为什么这样呢？ Karena saat saya sampai di surga nanti,
他就回答他， Saya ingin yang pertama kali yang saya lihat adalah juru selamat saya Tuhan Yesus. 因为当我上天堂时候，我就要第一的人，我就要看就是我的救主耶稣。 Sudah banyak orang yang tetap mendapatkan berkat Tuhan ketika tidak mendapatkan pertolongan seperti yang dia inginkan. 应该有很多人他得到另外的祝福，当他们没有得到按照他们所要的， Ya, kita lihat banyak tokoh-tokoh yang lain. 也是还有很多人发生这样的事。 Bahkan komponis terkenal Beethoven pun lahir buta. 贝多芬他也是瞎子的来出生， Tapi keajaiban terjadi. 但是很奇妙的事发生这样。 Dia menciptakan lagu yang begitu indah. 他写了很多好的诗歌。 Saudara, Tuhan bisa berkarya dengan caranya sendiri. 神有他自己的方法，能够做奇妙的事。 Saudara, firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, 圣经有讲，什么事我们眼睛没有看到， tidak pernah didengar oleh telinga, 我们的耳朵没有听 tidak 过， pernah timbul di dalam hati. 没有发生过在我们的心里， Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 全部神已经准备好了，为了爱他的人。 Mereka tidak disembuhkan secara fisik, 他们的身体没有得医治， tapi hati mereka disembuhkan oleh Tuhan. 但是他们的心得到医治， Dan hidup mereka lebih maksimal dibandingkan kita yang punya anggota tubuh yang lengkap. 他们的生活成为很大的祝福。 Hal terakhir yang saya ingin bagikan melalui firman Tuhan hari ini. 最后的是我要分享的， Dikatakan pada waktu itu setelah orang-orang melihat apa yang Yesus lakukan, mereka merasa takjub. 当很多人看耶稣所做的，他们就起稀奇。 Saudara, ada terjemahan lain yang menarik, saudara. 有另外的版本这样子。 Ya, ketika dikatakan bahwa pada waktu itu Yesus menyembuhkan banyak orang. 当那个时候，耶稣他是医治了很多人， Tetapi saudara, ayat itu menyebutkan kata-kata seperti ini. 但是在这个版本，在这个经文，这个就这样讲。 Ya, terjemahan Alkitab yang lain bunyinya seperti ini. 在另外的圣经翻译的版本这样讲。 Sebentar ya, oke. Ya, di sana dikatakan ia pun menyembuhkan mereka semua, sungguh suatu pemandangan yang menakjubkan. Orang yang belum pernah mengucapkan satu kata pun sekarang dapat berbicara dengan penuh semangat. Yang tidak berlengan atau tidak berkaki mendapat lengan dan kaki yang baru. Yang timpang dapat berjalan dan melompat-lompat kian kemari. Dan yang tadinya buta dapat memandang keadaan sekelilingnya. Orang banyak menjadi heran dan memuji Allah orang-orang Israel. Saudara, kemungkinan memang ada penafsir yang mengatakan pada waktu itu mujizat yang Yesus lakukan itu sangat luar biasa. 有一个人讲，当这个耶稣所做的神迹是很奇妙的事。 Orang lumpuh bukan hanya sekedar karena dia stroke jadi tangan kakinya lumpuh. 这个瘸子不单单他就有中风不能够动他的身体， Yang dimaksud lumpuh di sana, saudara. 这个瘸子的意思， Ada orang yang kehilangan tangan atau kakinya. 他的手还有他的脚就 Tapi 没有， pada waktu itu 但是当那个时候， tiba-tiba muncul kaki dan lengan yang baru, saudara. 突然就发现新的手和新的脚， Karena istilah yang dikatakan lumpuh itu pakai kata kulas. 因为那个所做的在希腊文就是用 Artinya ada kulas， kemungkinan orang itu kehilangan dari bagian tubuhnya. 他就丢了他的手， Tapi waktu Yesus menyembuhkan mereka, 但是当耶稣医治他们， bagian tubuh itu tiba-tiba muncul. 那个身体就突然发生，慢慢的长出来， Sungguh menakjubkan. 这个是很奇妙的事。 Saudara, orang banyak menyaksikan kesembuhan yang Yesus lakukan. Mereka diliputi oleh ketakjuban. 很多人看到耶稣所做的，他们就很稀奇， Maka mereka memuliakan Allah Israel. 所以他们就荣耀以色列的神。 Saudara, rasa takjub yang muncul waktu itu.
这个很稀奇的情况呢， Ada rasa kagum yang kuat. 因为他们很看到这个很 Ada 奇妙， rasa hormat yang dalam. 他们要顺服神。 Rasa takjub yang membuat mereka terhubung dengan Allah. 这个稀奇是让他们可以跟神有 Mendorong 关系， mereka memuliakan Allah. 就推了他们的心要荣耀。 Saudara, rasa takjub itu anugerah yang amat berharga, saudara. 这个稀奇是很特别的事， Rasa takjub membuat kita tergedar oleh karya Allah dan merasakan kasih-Nya. 这个稀奇是让我们的心可以感动，可以感到到神的爱。 Rasa takjub menolong kita merasakan bahwa di balik hal yang kita alami itu ada tangan Tuhan yang luar biasa. 这个稀奇可以让我们可以看到，在我们生活所发生的事有神的帮助。 Rasa takjub membuat kita merasakan kehadiran Tuhan. 在这个稀奇的情况，我们可以感受到神的同在。 Di semua musim kehidupan kita, 在我们各种各样的情况， Tuhan selalu hadir untuk kita. 神仍然与我们同在。 Dialah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. 他是一位神，就让每一个事情是发生。 Dialah 最好 Tuhan 的 yang 给我们 turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. 他是一直工作的神，让可以有好的事发生在 Sudah 我们 rasa 生活。 takjub menolong kita terhubung dengan Tuhan. 这个稀奇是让我们可以跟神有关系， Menolong kita untuk tidak berhenti pada apa yang kita alami. 让我们不断的单单就看到什么事情发生在我们生活， Tapi bisa merasakan tangan Tuhan ada di balik semuanya itu. 但是我们可以感受到有神的全能的手在这个每一次发生 Saudara, 的事。 betapa gersangnya hidup kita kalau kita tidak punya rasa takjub, saudara. 如果我们没有稀奇的心，我们的生活就很无聊。 Saudara, pertanyaannya, saudara, 他的问题呢？ pernahkah saudara merasa takjub kepada Tuhan yang saudara sembah selama ini? 我们有没有稀奇的心对神的奇妙呢？ Pernah, saudara? 有没有吗？ Pernahkah kita merasa takjub dengan Tuhan yang kita sembah? 我们有稀奇的心让看我们这天能的神吗？ Pernah, saudara? 有吗？ Atau kita tidak pernah merasakannya? 还是我们没有过？ Sehingga hidup kita berjalan bersama Tuhan ya begitu-begitu aja. 所以我们跟神的生活，我们的经验就是这样走， Kita tidak ada dorongan yang kuat 没有一个力推我们 untuk 先 berjalan bersama dengan Tuhan. 可以要一起跟神同走， Karena kita tidak pernah takjub dengan Dia. 因为我们没有看到神是很奇妙的神。 Sudah tidak ada rasa takjub menunjukkan ada yang salah dengan iman kita, saudara. 如果我们没有过对神有稀奇的心， Karena Dia Tuhan yang sama, 因为他是同样的神， dulu, sekarang, dan selamanya. 从以前、现在到将来是同 Kenapa 样。 kita tidak bisa merasa takjub? 为什么我们没有很奇妙？ Ada yang salah dengan iman kita. 对我们的信心这个有一个错， Mungkin kita salah percaya. 因为我们错相信， Yang kita percayai bukan Allah yang sejati. 我们相信的不是真的， Walaupun kita ke gereja, 无论我们去教 tapi 会， kita tidak mengenal Dia. 但是我们没有真正。 Kalau kita benar-benar mengenal Dia, 如果我们真正认识他， kita akan takjub, saudara. 我们会有稀奇的心。 Engkau Tuhan yang luar biasa. 你是很奇妙的神， Engkau Tuhan yang ajaib. 你是很奇妙的， Engkau selalu hadir dalam hidupku. 你一直仍然在我们生活。 Apapun yang aku lewati, 我在发生什么 aku 事在 tidak 我 pernah 们生活， sendiri. 我没有自己走的， Ada Tuhan yang menyertai. 你一直与我们同在， Engkau senantiasa ada untuk aku. 你仍然与我们同在， Melakukan keajaiban di dalam hidupku. 就做了很多生计在我们生活。 Saudara, ketiadaan rasa takjub bisa menunjukkan sebenarnya kita tidak percaya akan kuasa Tuhan yang menolong kita. 如果我们没有这个稀奇的心，我们好像我们也是没有相信神的奇妙。 Ketiadaan rasa takjub mungkin menunjukkan kuasa Tuhan, kita meragukan kuasa Tuhan yang menyembuhkan kita. 应该我们也是怀疑，如果神能够医治我们，
Saudara, adakah rasa takjub itu? 有没有这个稀奇的心在我们生活当中呢？ Kalau saudara tidak menemukan, mintalah kepada Tuhan mengungkapkannya, 如果没有，我们可以求神给我们这样的心， sehingga hati kita boleh berteriak, wow Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, 所以我们的心就可以讲哇，神你是 Engkau 很 luar 奇妙， biasa, 你是很 Engkau Tuhan yang hidup, 你是活着的真神， Engkau ada, Engkau berkuasa, 你存在，你也是全能。 dan hidupku ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa itu. 我的生活也是有在全能神的手中， Maka ada banyak mujizat terjadi dalam kehidupan kita, saudara. 所以在我们的生活当中就很多神迹可以发生。 Mintalah Tuhan menyembuhkan hati kita, 求神可以医治我们的心， supaya kita melihat kuasanya yang masih sama dulu, sekarang, dan selamanya. 所以我们可以看到，如果神的能力是从以前、现在到将来的时间是同样， Bahwa Dia Tuhan yang ajaib. 如果他是很奇妙的神， Bukan sekedar kata-kata yang kita ucapkan waktu kita menaikkan nyanyian, 不单单只有像我们唱歌的时候， tapi kita boleh sungguh-sungguh melihat, 但是我们可以真正看到、 merasakan, 感受到， dan kita mengatakan Tuhan, Engkau ajaib, 我们可以讲神，你是很 Engkau 奇妙， luar biasa Tuhan, 你是很厉害的神， Engkau Tuhan yang maha kuasa. 你是全能的神。 Hidupku ada di dalam tangan-Mu Tuhan. 我的生活有在你的手中， Engkau akan mengubah segala sesuatu indah pada waktunya. 你会改这个事情变成好的事。 Maka saya ajak kita untuk selama 1 minggu ini, saudara. 所以我们请大家可以这个礼拜， Mari kita bersama-sama merenungkan hal ini. 我们可以想这个事， Apakah kita takjub kepada Tuhan kita? 我们喜气神的能力吗？ Tuhan yang begitu mengasihi kita. 神很爱我们的神， Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kita. 神仍然在我们的生活当中， Tuhan 活动 yang selalu ingin yang terbaik bagi kita. 他一直给我们最好的。 Apakah itu tidak membuat hatimu takjub? 我们的心有喜气吗？ Engkau tidak takjub akan hal itu. 我们有喜气吗？ Dia ingin yang terbaik untuk kita. 他已经给最好的给我们。 Kalau engkau tidak bisa merasa takjub, 如果我们没有喜气的心呢？ engkau salah percaya kepada Allah yang selama ini kau pikir kau sembah. 应该我们有想的错，对我们所指神， Karena dia Allah yang menakjubkan. 因为他是很奇妙的神。 Saya tutup dengan satu kesaksian dari jemaat kita di tempat ini. 这个有一个会有见证， Ada jemaat di tempat ini, selamat pagi. 有 Orangnya ada di sini. 他的有在这里， Ya, ini divonis oleh dokter kalau ginjalnya bermasalah. 这个医生有诊断他 Itu 的 belasan tahun yang 肾 lalu. 有问题，这个是已经过 Dan 了， dokter mengatakan perlu dilakukan tindakan medis. 就是要有很特别的事情要把它做， Tapi ini tidak melakukannya. 但是他就没有做， Dia merasakan ya dia masih baik-baik saja. 他感觉到是还很好的， Ya, tapi waktu dokter mengatakan seperti itu, 但是当医生这样说的时候， dia berpikir mungkin dia duluan dipanggil Tuhan daripada suaminya. 他就想应该他比回去添加比她的丈夫， Tapi ternyata suaminya dipanggil duluan. 但是发生的就她的丈夫先把她回添加， Ginjalnya tidak disembuhkan Tuhan. 她的肾没有医治她， Tapi dia bisa bertahan hidup berbelasan tahun. 但是她可以10多年仍然活着， Tuhan tidak menyembuhkan. 神没有医治她， Tapi ternyata Tuhan punya cara lain. 但是神有另外的方法。 Waktu beberapa minggu yang lalu kami besuk. 过了这个前几个礼拜，我们 Waktu dia 探访她， cerita pengalaman rohaninya itu. 当他讲他的属灵的经验， Dia mengatakan Musa, itu mujizat. 他就讲牧师，这个是神迹， Itu sebuah keajaiban. 这个是一个很奇妙的事， Tuhan bekerja seperti itu. 神是这样工作的， Mujizat Musa. 这个是一个神迹， Belasan tahun.
10多年， saya bisa hidup dengan keadaan ginjal yang bermasalah. 我有能够仍然活着， Keajaiban. 这个是神迹。 Saudara, apakah itu tidak membuat kita takjub, saudara? 我们有稀奇吗？ Terus berjalan dengan Tuhan 仍然跟神走 sampai akhir, 到底， percaya 仍然相信 yang terbaik Tuhan berikan. 神一定会给最好的。 Dan ini mengatakan kalau sekarang pun saya dipanggil Tuhan, saya sudah siap. 如果现在神呼召我回天 Saya 教，我 sudah 就准备 puas dengan kebaikan Tuhan. 我已经满足了神的爱， Tuhan itu baik. 神是美好的， Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. 让神可以祝福我们大家。 Pulanglah dan renungkan keajaiban Tuhan. 我们可以回家，也是在想神 Apakah 的 dia tidak pernah menakjubkan, saudara? 神会有稀奇我们吗？ Mari kita masuk dalam doa. 我们一起低头祷告。 Bapa, kami datang kepadamu. 我们在天上的父，我们来到你的面前。 Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyembuhkan hati dan pikiran kami. 求你可以医治我们的心和我们的思想。 Yang selama ini mungkin kami tidak bisa merasa takjub, Tuhan. 应该我们没有稀奇的心来看到你的 Pada 能 Engkau 力， Tuhan yang sama. 但是你是同样的神， Tuhan yang berkuasa pada waktu itu. 是全能的神。 Engkau juga Tuhan yang berkuasa sampai hari ini. 到现在你也是仍然是全 Dan 能 Engkau 的神， sedang bekerja memulihkan kehidupan kami. 你也是正在复兴我们的 Untuk 生活。 memberikan yang terbaik bagi kami. 你一直仍然给我们最好的， Tuhan, tolonglah kami, Tuhan. 求你可以帮助我们， Supaya kami boleh melihat hal itu. 让我们可以看这个 Dan 事， kami boleh merasa takjub, Tuhan. 让我们也是可以有稀 Bahwa 奇 Engkau 的 Tuhan 心 yang hidup. 如果你是活 Tuhan 着 yang 的神 berkuasa. 全能的神， Bukan Tuhan orang mati. 不是死的， Tapi Engkau Tuhan kami yang hidup. 但是你是我们的活的神， Yang berkuasa atas hidup kami. 是有 Yang sedang menuntun kehidupan kami. 是能够领导我们的 Yang 生活。 senantiasa menolong kami di dalam keadaan apapun juga. 在每一个情况，你帮助我们， Karena Engkau selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kami. 因为你一直要给最好的给我们， Supaya kami boleh terus takjub kepadamu. 让我们可以仍然吸取你的 Mari 作为， Tuhan Kau berkati kami. 让你可以祝福我们， Dengar doa kami Tuhan. 听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名求我们祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih kepada Pendeta Stephen Paul yang sudah membawakan firman Tuhan, kepada Guru Injil Peter Farhan yang sudah menerjemahkannya. Melalui firman Tuhan ini kita kembali diyakinkan bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan, penolong yang setia. Kita tahu Tuhan kita akan selalu beserta dengan kita. Dia tahu yang terbaik bagi hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi sebagai respon dari firman Tuhan kita, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku
berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Tuhan. Kau lebih Saya mengundang jemaat untuk berdiri. yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bersama seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan. Hari ini ada 2 kali persembahan, kantong merah untuk mendukung kas umum dan kantong ungu untuk mendukung kas misi. Pada pagi ini juga ada mesbah persembahan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan yang lainnya dapat maju ke depan. Setelah lagu dinyanyikan akan dipimpin oleh para hamba Tuhan dan para majelis. Kita iringi persembahan kita dengan pujian tabur pagi hari. Tabur pagi hari, Para hamba Tuhan dan majelis dipersilakan. tabur tengah hari sampai malamlah. Tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Tabur waktu panas, gandum di gudang. Kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang. Kita bawa gandum di gudang Allah. Tabur waktu panas. Tabur waktu panas, tabur waktu hujan. Janganlah takut biar ribut datang. Petugas persembahan dipersilakan. Segenaplah kerja, datang perhentian. Kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang. Kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang. Kita bawa gandum di gudang Allah. Tabur waktu pagi. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari
sampai malamlah. Tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, mengundang jemaat untuk berdiri. Gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur di hadapan Tuhan, kami boleh beribadah di dalam rumah Tuhan. Tuhan sudah memberi kepada kami kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas kami, mengerjakan akan pekerjaan, usaha, pelayanan dan studi kami selama seminggu ini, dan kami sungguh boleh menikmati akan kasih, karya, dan berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Sungguh Bapa, kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu limpah di dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini Bapa, sebagai ungkapan rasa syukur kami, terima kasih kami, segenap jemaat-Mu datang tidak dengan tangan hampa, tapi kami datang membawa gandum ke gudang Allah. Kami membawa persembahan syukur kami, persembahan mezbah, persembahan misi, persembahan persepuluhan kami. Biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk terus mendukung pekabaran Injil melalui gereja kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkatilah persembahan kami, berkatilah jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat terkasih, kita akan berdoa untuk dua pokok doa kita. Pertama, kita doakan untuk rekan-rekan kita yang sedang melayani di Salatiga dari hari Jumat sampai hari Minggu pada tanggal 5 sampai 7 Juli. Tuhan yang terus memberikan kepada mereka kesehatan, Tuhan memberikan kepada mereka pengalaman rohani sepanjang mereka melayani, berinteraksi dengan jemaat-jemaat gereja di sana. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami saat ini berdoa untuk semua rekan-rekan kami, pelayan-pelayan-Mu yang saat ini sedang melayani di Salatiga dalam rangka mission trip. Mereka melayani jemaat-jemaat yang kekurangan di sana. Tuhan menolong, Tuhan yang memberi kesehatan, dan kiranya melalui pelayanan mereka jemaat di sana boleh terberkati, dan rekan-rekan kami yang melayani di sana boleh juga merasakan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan biarlah mereka boleh merasakan pengalaman rohani yang indah ketika mereka boleh berinteraksi dengan jemaat di sana dan boleh melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk tim pos Sepatan yang masih terus bergumul, masih terus berupaya untuk mendapatkan tempat ibadah yang permanen di sekitar Sepatan. Kita berdoa supaya Tuhan bukakan jalan sehingga jemaat bisa beribadah di sana, di tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Kita berdoa juga untuk dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan yang mencukupkan, kiranya Tuhan yang membuka jalan. Mari kita buka suara berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa untuk pos
Sepatan yang masih sedang bergumul dan berupaya untuk mencari mendapatkan tempat ibadah yang tetap sehingga mereka boleh beribadah dengan nyaman, mereka boleh beribadah di tempat ibadah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Kami berdoa juga untuk dana yang dibutuhkan. Tuhan menolong, Tuhan yang membuka jalan dan mencukupkan akan dana yang dibutuhkan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, memberi kepada mereka kesehatian, kepada tim pos Sepatan, supaya mereka tetap semangat, mereka tetap berharap, mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam mereka bergumul dan mendapatkan akan tempat ibadah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami naikkan di hadapan Tuhan sekali lagi untuk kesempatan kami boleh beribadah di dalam rumah-Mu, menikmati hari perhentian Tuhan. Saat ini segenap jemaat-Mu bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah bawalah berkat dari Tuhan, dari Allah, kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, kasih Yesus Kristus yang terus menebus dan memulihkan hidupmu, dan kasih Allah Roh Kudus yang menyertai, membimbingmu dari hari ke hari, sehingga hidupmu semakin menyenangkan hati Tuhan, dan kau bisa melihat Dia sebagai Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupanmu, mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Jemaat silakan duduk saat teduh. Adakah jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami? Kalau ada boleh angkat tangan. Tidak ada ya? Baik, mari kita bersama-sama kita akan melihat video warta untuk minggu ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Melayani adalah perintah Tuhan, dan jika kita mengasihi Tuhan, berarti harus melakukan perintahnya. Salah satunya adalah dengan melayani. Melayani berarti saudara meneladani Yesus, karena itu adalah tugas yang Yesus pernah juga lakukan di bumi ini. Maukah saudara mengikuti teladan Yesus dalam melayani? Firman Tuhan dapat membuat seseorang lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih memiliki pengertian.
Maukah saudara seperti itu? Marilah kita membaca firman Tuhan setiap harinya. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Matius pasal 15 dan 16. Tim Gustafson mengatakan, meminta Allah untuk memberikan arahan yang jelas memang merupakan sikap yang bijaksana. Tetapi dia tidak selalu memberikan petunjuknya dengan cara-cara yang kita harapkan atau inginkan. Salah satunya, Allah tidak spesifik memberitahukan kapan tepatnya akhir zaman, tetapi Allah hanya memberikan tanda-tandanya. Mari kita ikuti persekutuan usia indah pada hari Selasa tanggal 9 Juli pukul 5 sore dengan tema Tanda-tanda. Terambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 1-4. Disampaikan oleh Guru Injil Peter Farren. Tidak semua orang dapat melihat kemuliaan Tuhan secara langsung. Murid-murid melihat Yesus dalam kemuliaannya. Seperti apakah kemuliaan Tuhan yang diperlihatkan kepada mereka? Mari kita ikuti doa pagi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli. Kemuliaan yang terlihat. Terambil dari Matius pasal 17 ayat 1-13. Yang akan disampaikan oleh Pendeta Yudi Kazilo. Banyak orang mengalami kesulitan keuangan pada masa tuanya. Anak-anak yang mereka andalkan dalam keuangan tidak dapat menunjang mereka. Karena itu, setiap orang perlu mengatur keuangan dengan baik dan benar, sehingga memberikan jaminan pada masa tua. Financial Freedom disampaikan oleh Bapak Christian Kartawijaya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli pukul 7 malam di GKBJ Cengkareng, akan menolong saudara untuk mempersiapkan keuangan di masa tua dengan bijak. Pastikan Bapak Ibu bergabung. Outing Youth and Teens akan diadakan tanggal 20 Juli untuk memupuk kebersamaan dan keakraban pemuda remaja dengan trekking ke Lewi Hejo, Lewi Liek, Lewi Benjo di daerah Sentul. Biaya kontribusi sebesar Rp100.000 sudah termasuk makan siang. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Atalia atau Saudari Evelyn. Ibadah minggu depan tanggal 14 Juli dengan tema dihadapi dengan doa dan puasa, terambil dari Matius 17 ayat 14-21. Pentingnya dan tujuan doa dan puasa dalam menghadapi kuasa setan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Manusia sadar makhluk yang lemah pada dasarnya membutuhkan eksistensi Allah. Kekuatan Allah lah yang dapat menolong dan melindungi kehidupannya. Ibadah teens minggu depan, Necessity of Faith, disampaikan oleh Guru Injil Peter Farren. Ibadah sekolah minggu depan, Lause akan mengajarkan anak-anak untuk berjaga-jaga agar tidak termakan godaan iblis dan Tuhan akan memampukan anak-anak lawanlah dengan doa. Sekian informasi Warta hari ini. Happy Sunday all. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mau mendorong Bapak dan Ibu untuk ikut pembinaan keluarga ya, Faith at Home di Jumat 19 Juli jam 7 malam. Jadi dalam kehidupan kita perlu mengatur keuangan kita supaya di saat kita tua kita tidak menjadi beban bagi anak, tidak menyusahkan anak, tapi kita juga tidak menyusahkan diri kita sendiri karena kita sudah menyiapkan hal itu dari jauh-jauh hari. Ya, mari kita belajar bersama-sama, ini terbuka untuk kita semuanya supaya kita boleh mengalami financial freedom. Ya, kita boleh merencanakan walaupun kita percaya berkat Tuhan, tapi Tuhan berikan hikmat juga untuk kita supaya kita bisa mengatur keuangan dalam keluarga kita sehingga kita bisa mengalami kemudahan pada waktu kita tua nanti. Ya, orang tua tidak menyusahkan anak, anak juga tidak disusahkan. Bukan berarti anak tidak mau menolong orang tua, bukan. Kadang kan kenyataan hidup, anak juga mengalami pergumulan yang tidak mudah dalam hidup mereka. Baik, mari kita bersama-sama hadir di dalam pembinaan keluarga ini ya. Catat tanggalnya 19 Juli, hari Jumat, jam 7 malam. Jangan kemana-mana, tapi ke gereja. Tuhan berkati kita semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mengundang jemaat berdiri, kita akan iringi dengan pujian Aku bertumbuh, keluargaku bertumbuh.
Ini hidupku di tangan-Mu Tuhan, ku serahkan bagi-Mu. Pakailah aku seturut kehendak-Mu, bertumbuh, berbuah, memancarkan kasih-Mu. Aku kita saling memberi salam kepada saudara-saudari kita satu dengan yang lain. Muliakan nama-Mu, jadi Saksi bagi-Mu, aku bertumbuh, keluargaku bertumbuh, bersama keluargaku, setia melayani-Mu seumur hidupku. Petugas pelayanan diminta ke depan, kita berdoa bersama. di tangan-Mu Tuhan.